Doa semua bismillahirrahmanirrahim. Dekat tengah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftab alaina nikmataka wa anshur alaina min rahmatik sadri wa yassir li amri wa Okey, amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala صدقنا في معلم التقوى وحمد وصراطك المستقيم وعلى اللهم صل وسلم على والفاتح لما شرف أشهر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله. Okey, semua buka buku teks muka surat 7. Minggu lepas kita kan dah habis kita punya pembelajaran kita kan. Imla. Ini ustaz ulang kan. Ni. Kita ulang tajuk yang kedua, muka surat 7. Minggu lepas kita dah belajar huruf hamzah yang berada di awal kalimah, betul tak minggu lepas? Okey, hari ini jadi macam mana huruf penggunaan atau penulisan ataupun cara tulis huruf hamzah yang berada di awal kalimah. Macam mana kita dah belajar huruf hamzah, alif, atas alif tu mesti ada hamzah ataupun bawah hamzah tu mesti ada alif. Yang tu je. Kita tengok penggunaan ke surat 7 pula. Huruf hamzah di tengah kalimah. Macam mana penggunaan dia huruf hamzah? Huruf hamzah muka surat 7 di tengah ialah huruf hamzah di tengah kalimah. Huruf hamzah di tengah ialah huruf hamzah di tengah kalimah ditulis di atas huruf alif. Sama juga dengan kita belajar minggu lepas tu huruf hamzah yang berada di awal kalimah. Huruf tengah pun sama sahaja. Tak ada yang tak sama. Sama je. Cuma yang beza kedudukan dia. Yang berada di tengah, yang berada di depan. Yang tu je, sama je. Dia punya kedudukannya sama je. Tengok contoh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nas, nampak ni hamzah ni berada di awal. Tak apalah ni. Idza ikut baris kalau hamzah tu huruf baris fathah ataupun dhammah, hamzah dekat atas. Kalau baris kasrah macam ni, baris dekat bawah. Idza jaa nasrullahi wal fath ni wa ra'ai, nampak yang kalau merah tu wa ra'ai tu. Hamzah tu berada di tengah kan? Jadinya ditulis macam tu. Macam juga macam kalimah yang hamzah berada di awal kalimah. Sama je. Awal kalimah dengan tengah kalimah sama saja cara tulis dia. Yang tu kita tengok muka surat sebelah pula. Muka surat apa tu? Surat 8. Contoh, kita tengok contoh lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi ni hamzah ni berada di awal, tak apa. Yang ni yang pelajaran minggu lepas. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab ni. Wa amra'a, nampak penggunaan hamzah yang berada di tengah. Amra'a tu maksud dia satu kalimah lah kan. Amra'at wa amra'atuhu, hamzah berada di tengah kalimah. Jadinya cara tulisan dia, cara nak tulis dia macam tu saja. Alif, lepas tu hamzah kat atas. Ya habib masad. Tengok contoh lagi. Bawah tu. Mar'atun. Tengok hamzah tu saya kata apa sebenarnya? Yang kata dimaksudkan dengan tengah tu bukan kira betul-betul tengah. Maksud dia kiranya yang bukan berada di awal dan bukan berada di hujung. Yang tu dari maksudkan dari tengah. Contoh kat sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Kedudukannya nombor 3. Tak apa. Janji kedudukannya kamu perlu faham. Bukan berada di awal dan bukan berada di hujung. Tak kisahlah nombor berapa pun. Janji tengah. Yang tu adalah yang dimasukkan dengan tengah. Contoh. Fatahat mar'atun nafizatun. Telah membuka perempuan itu tingkap kan. Mar'atun, nampak. Mar'atun hamzah berada di tengah kalimah. Satu lagi. Ra'fa. Ra'fa. Yang ni 4 huruf. Yang ni 3 pula huruf. Sama je. Jadi kedudukannya berada di tengah. Ra'fa. Ra'fa. Hamzah berada di tengah.
Kiranya ra ni awal kalimah, fa ni akhir kalimah. Hamzah berada di tengah kalimah. Ra'afal abu ibnahu. Satu lagi da'bu. Da'bu tilmizu muti'un. Yang tu adalah penggunaan hamzah yang berada di tengah kalimah. Lagi sa'ala. Sin Assalamualaikum warahmatullahi dalam sin ni berada di awal kalimah. Jadinya sin, ingat sin ni huruf awal kalimah. Hamzah berada di tengah kalimah. Jadi cara nak tulis dia macam mana? Hamzah letak alif kat atas ni, letak alif, letak hamzah dekat atas dia. Lepas tu lam ni berada di hujung kalimah. Sa'alal ustazu al-talamiza. At-talamiza. Sa'al al-ustazu at-talamiza. Tengok cara penggunaan hamzah yang berada di tengah kalimah. Tengok contoh lagi. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Sa'ala nampak. Sa'ala alif ni, hamzah ni berada di tengah. Mesti ada huruf hamzah. Atas alif tu mesti ada huruf hamzah. Lepas tu baru boleh dikatakan sebagai hamzah yang berada di tengah kalimah. Kalau macam contoh. Kalau macam ni saja, kalau kamu perasan tak? Yang ni sa'ala ada hamzah. Yang ni sa'ilun. Ingat, yang ni alif ni tak ada baris. Yang kat atas tu kita panggil harkat dia. Harkat panjang. 6 harkat lah tu. Sa'ilun. Kira kalau hamzah mesti, kalau alif mesti ada hamzah atas dia. Baru boleh baca dengan a. Ataupun u. Kat sini alif kat sini tak ada hamzah, jadinya tak dibaca. Kiranya kita panggilkan mak asli je lah kat sini. Jadinya kita baca sa tu 6 harkat berdasarkan ada tanda dekat atas alif tu. Tanda panjang ni lah kita panggil tanda harkat dia. Tanda harkat 6 harkat. 6 panjang lah, 6 kali baca, 6 kali kira, 6 detik, 6 saat macam tu. 6 harkat. Yang kedua, la ya'ba. Nampak penggunaan hamzah yang berada di tengah. Tak kisahlah baris apa pun, baris mati ke janji dia hidup, janji ada, bila mana ada hamzah kat situ, ni contoh kat sini, contoh penggunaan sukun. Tak kisahlah apa-apa pun, yang pasti kedudukan alif tu mesti ada hamzah dekat atas dia, baru boleh kita guna alif tu sendiri. Tidak, kita tak guna macam ni kan, kita sebut sa je cuma panjang kan. Kat sini kita walaupun hamzah tu huruf mati, kita tetap sebut dia dengan apa? La ya'ba. Ya fathah ketemu dengan hamzah sukun bunyi ya kan. La ya'ba ghaniyun an yatasaddaqu bimalihi. Yang ketiga, la ya'kulul mu'minu illa halalan tayyiban. Tengok penggunaan hamzah walaupun baris mati, la ya'kulu. Ni nampak ya, lepas tu huruf hamzah berbaris apa? Sukun pun boleh guna juga. La ya'kulu, cara nak tulisnya macam tu saja. Lepas tu ta'muruna bil ma'rufi ni. Penggunaan tak kat sini ada ta'muruna. Lepas tu Allahumma inni as'aluka. Tengok. Allahumma inni as'aluka. Inni ni nampak, ini ni hamzah ni berada di awal kalimah. As'aluka hamzah berada di awal kalimah. Kalau kamu tanya ustaz, kenapa kat sini kita sebut Allah tapi tak ada hamzah? Yang ni bukan hamzah berada di bawah. Yang ni untuk dia meraihkan ni je. Syaddah ni. Jadi kena sebut alif juga. Tapi tak ada hamzah kat sini. Yang ni saja. Nampak? Inni as'aluka. Nampak ada hamzah berada di awal kalimah. Tapi tajuk kita hari ini di tengah kalimah. Khairul mas'alati. Nampak penggunaan alif, lam, mim, sin, hamzah kat tengah ni. Yang ni penggunaan contoh mas'alata. Kalau dia ada huruf-huruf macam ni lah. Macam contoh macam ada gigi banyak. Tambah macam ni lah. Ada huruf yang ada gigi, kamu tambah macam ni. Penggunaan di tengah. Contoh. Sin, shin. Apa lagi? Ba. Boleh je. Sa yang ada gigi, kamu boleh buat macam tu. Penggunaan khairil mas'alati wa khairul du'a. Tengok contoh lagi.
Ni kamu perlu faham cara nak tulis dia macam mana ni. Penggunaan hamzah yang berada di tengah kalimah, nak tulis dia macam mana. Kamu perlu tulis. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nampak tu? Tak hamzah, kamu tengok tu. Hamzah berada di tengah tak alif. Atas alif tu ada hamzah, lepas tu ada baris. Kat sini baris sukun. Wa ma ya'lamuhu ta'wilahu. Ta'wilahu sama juga tak hamzah alif, atas alif tu ada hamzah. At-ta'muru sama juga ada alif tu atas hamzah. Fa iza qara'nahu. Qara' nampak? Qara'nahu. Penggunaan hamzah berada di tengah, cara tulis dia sama dengan hamzah berada di awal kalimah. Yang tu saja. Huruf hamzah tengok ya. Huruf hamzah di tengah ialah huruf hamzah di tengah kalimah ditulis di atas huruf alif. Nampak? Huruf hamzah di tengah ialah huruf hamzah di tengah kalimah ditulis di atas huruf alif. Macam ni lah cerita belajar ni tadi. Hamzah berada di tengah, tak khusu ni hamzah ni berada di tengah bukan berada di awal, betul tak? Jadinya penggunaan alif, lepas tu atas dia ada hamzah. Doa sebelum doa suka tidur malam. Allahumma qad qaratil nujumu hada'atil uyun wa antal hayyul qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la nawm ya hayyul qayyum ahdi laili wa anim aini. Ni doa untuk suka tidur. Boleh lah tapi kamu payah. Untuk orang yang payah tidur lah boleh amalkan doa ni. Tengok, kita tengok kat sini contoh penggunaan hamzah berada di awal dan kita tengok contoh awal macam mana, tengah macam mana. Contoh kita tengok ada kat sini tak? Wahada'at, nampak? Wahada'atil. Wahada'a, nampak? Hamzah berada di tengah kalimah macam mana ditulis. Wa anta. Anta ni berada di awal kalimah. Wa ni bukan kalimah. Wa ni huruf saja. Wa ni maksud dia dan. Wa anta, dan kamu. Nampak? Kamu tu anta lah. Alif berada, hamzah berada di awal kalimah macam ni. Sama nak tulis dengan hamzah berada di tengah kalimah. La ta'khudhuka. La ta'khudhuka. Nampak? Hamzah berada di tengah kalimah macam tu. Sinatun wala naum. Ya hayyul qayyum ahdi. Ahdi, nampak? Ahdi ni maksud dia apa? Alif hamzah yang berada di awal kalimah. Cara tulis dia macam tu. Wa anim sama juga dengan berada di awal kalimah. Aini. Yang tu saja. Dia senang je kan? Ada apa-apa nak tanya ke berkaitan dengan hamzah berada di tengah kalimah ni? Kamu perlu faham macam mana nak tulis dia. Itu kamu perlu tahu. Huruf di hamzah di akhir kalimah. Nanti ni. Sikit je imla ni. Imla ni yang tu je. Imla cara nak kamu nak tulis. Yang tu je kamu perlu tahu. Cuba buka tengok buku. Kamu ada buku ni tak? Buku latihan imla. Cuba buka tengok. Cuba buka buku latihan imla. Siri inovatif. Ustaz tak ada. Kamu kena buka. Ustaz tak tahu kat mana. Cuba buka tengok. Cuba cari tajuk yang mana yang berkaitan dengan hamzah berada di tengah. Cuba tengok mana lagi yang tak siap. Mana tahu itu? Itu siapa? Cuba tengok. Cuba Anas cuba buka tengok buku. Buku yang tajuk dia huruf hamzah berada di tengah kalimah. Buku siri inovatif tu. Ada kan? Buku aktiviti. Cuba tengok. Mana dah awak buat? Cuba semua bukalah buku tu tengok. Cuba tengok. Satulah pergi ambil Alif Farhan, pergi tengok buku. Pergi saya tengok buku tu ada tak? Buku latihan imla ada kan? Buku latihan imla ada tak? Ada.
Cuba tengok buku yang berkait tajuk yang kita belajar ni. Huruf hamzah berada di tengah kalimah. Cuba tengok. Sampai mana awak dah buat? Dah buat semua ke belum? Tajuk besar dia yang berada di tengah kalimah. Tajuk macam ni lah. Hamzah yang berada di tengah kalimah. Cuba tengok, check tengok. Ni. Tajuk ni je. Dia ada tajuk besar selalu. Ada tak? 9, muka surat 9. Dari muka surat 9 sampai muka surat? 11 ke? Sekejap. Cuba check. Sampai muka surat 15. Semua dah siap ke tu? Belum. Okey, awak buat 9, 10 dah buat kan? Muka surat 9, 10 dah buat kan? Ke belum lagi? Dah. Okey, 9, 10 dah buat. 11 dah buat, 11. 11 belum. Buat 11 dan 12. Yang tu saja. Hingga sampai muka surat 15 lah. Tak apa. Buat 11 sampai 12. Yang tu sahaja latihan kamu. Cari ni tajuk yang ada huruf hamzah di tengah kalimah. Buat latihan muka surat 11 dan 12. Dia suruh tulis je kan Anas kan buku tu? Kan? Anas kan? Senang je kan? Jadi latihan kamu buat muka surat 11. Ya. Latihan kamu muka surat 11 dan 12 sahaja. Wallahu a'lamu bisawab. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Okey, semua baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Idea Sofia. Muka surat 11 dan 12 terima kasih.